Lautan yang terbentang luas. Kita dapat melihat kapal-kapal terapung di permukaan laut. Namun tahukah kita, di sebalik kapal tersebut ada individu yang membanting tulang di atasnya dan digelar pelaut. Jelas daripada namanya, pelaut adalah individu yang bertugas di atas laut, sama ada sebagai pengemudi kapal, jurutera atau kru kapal mengikut kepakaran masing-masing. Berbeza dengan pasukan keselamatan yang menjaga keselamatan perairan negara, pelaut bertanggung jawab untuk melancarkan operasi penghantaran barang. Barang dihantar seperti kargo gas dan sebagainya ke sesebuah destinasi tertentu di dalam maupun luar negara melalui jalan laut. Industri maritim Malaysia amat kurang pekerja tempatan. Kita masih memerlukan ramai rakyat tempatan untuk memenuhi peluang kerjaya yang ditawarkan, terutamanya dalam bidang perkapalan. Lebih daripada 40% daripada pekerja dalam industri terdiri daripada warga asing. Faktor kekurangan latihan kemahiran juga menjadi punca kekurangan warga tempatan bekerja dalam bidang maritim. Sebab utama memang betul kita kekurangan tenaga pakar tempatan, ya. Kalau mengikut statistik yang saya ada sebelum COVID-19 misalnya, jumlah kru asing ni tinggi sedikit sebenarnya daripada jumlah kru tempatan. Itu adalah di kapal yang berdaftar di Malaysia. Ramai juga pemilik-pemilik kapal di Malaysia mendaftar kapal mereka di negara-negara lain yang kita panggil seperti the flag of convenience countries lah, atas sebab-sebab ekonomi lah kan. Seperti berdaftar di Panama, di Liberia dan sebagainya, ya. Jadi orang kata kalau kita ambil kira kapal-kapal yang dipunyai oleh rakyat Malaysia yang berdaftar dengan kapal lain, peratusannya mungkin akan jadi lebih tinggi lagi lah kan. Jadi sebab utama memang kita kekurangan skill workers untuk berkhidmat di kapal. Dan sebab kedua adalah saya percaya bahawa minat untuk pelaut-pelaut kita tu untuk meneruskan berkhidmat di kapal juga macam berkurangan, kerana mereka dapati mereka boleh dapat kerja yang lebih selesa di daratan walaupun gajinya tidak begitu tinggi. Mereka lebih mengutamakan untuk hidup bersama keluarga, kerana yalah antara sebab utama mengapa berkhidmat di kapal ni gajinya memang sangat lumayan adalah beside the skill adalah the hardship yang mereka kena hadapi lah. Okay? Contohnya mereka belayar, kadang-kadang dalam setahun tu hanya cuti sebulan ataupun 2 bulan. Tengah syarikat dia bagi sebulan paid leave lah, artinya dia cuti dan gaji dia jalan lah. Tengah syarikat bagi 2 bulan dan berbagai-bagai lah. Kalau sejujurnya sebab family lah. So anak tengok anak semakin membesar. Dia ada satu situasi tu bila saya balik saya naik kapal lebih kurang 4 bulan. Saya balik anak saya tak berapa nak selesa dengan saya. Jadi saya agak tersentuh lah di situ sebenarnya. And then saya cuba lagi naik kapal untuk next contract seterusnya lebih kurang dalam 3 bulan lebih. So dia ada tak berapa selesa dengan saya. Jadi saya rasa mungkin peluang ataupun benda-benda yang menyebabkan saya nak tukarlah career.
untuk kerja di darat lah. Bidang maritime ni sebenarnya bagi saya, sebab saya telah berkecimpung dalam bidang maritime ni sejak saya berumur 18 tahun lah. Lepas sekolah terus masuk tentera laut Diraja Malaysia, ya, dan kemudian berkhidmat di kapal dan sebagainya. Dia adalah bidang yang berada di persisiran. Jadi dia tak terdedah kepada orang awam, ya. Seperti kita tengok pelabuhan-pelabuhan berada di pesisir laut, ya. Kapal-kapal berada di tengah laut, ya. Limbungan-limbungan kapal pun dia perlu juga berada di pesisir muara sungai dan sebagainya supaya mudah kapal untuk masuk melalui perairan dan kemudian diangkat naik ke daratan lah. Jadi tak ada lah industri maritime ni yang berada di tengah-tengah bandaraya dan sebagainya. Jadi dia seperti kurang kelihatan, ya. Itu satu, orang kata, kita panggil limitasi lah kan, yang perlu kami hadapi. Jadi artinya, limitasi ini sebenarnya membuatkan sukar untuk kita menarik minat anak-anak muda lah terutamanya remaja-remaja yang di peringkat menengah atas kan, untuk menanam minat tu, untuk berkecimpung dalam bidang marine, ya. Tapi bagi saya lah, sekiranya ibu bapa misalnya faham mengenai kepentingan perkapalan ni kepada ekonomi negara, saya yakin mereka akan cubalah menanamkan minat di kalangan anak-anak mereka, kerana Malaysia ni saya rasa semua orang tahu survival kita adalah melalui perdagangan antarabangsa. Ya, kita banyak menjual atau ekspor dan banyak membeli kan. Jadi saya rasa macam kalau mengikut data yang saya ada pada November tahun lalu saja, untuk 10 bulan tahun lalu kita dah ekspor sebanyak lebih daripada 1 trilion duit kita, ya. Jadi bila kita ekspor lebih 1 trilion, kita import pun mungkin jumlah yang mungkin hampir sama lah, ataupun kurang sedikit daripada ekspor kita. Dan import dan ekspor ni tidak akan berlaku tanpa kapal. Rasakan kenapa tidak ramai pelajar tahu kursus-kursus berkenaan dengan maritim ini adalah yang pertama disebabkan oleh kurangnya marketing daripada Institut Maritim ini sendiri. Seperti saya, pada mulanya saya menyambungkan pengajian diploma di Terengganu dan di situ saya fokus kepada minyak dan gas. And then pada masa itu saya pun tak tahu sebenarnya ada kursus-kursus maritim yang dianjurkan di Malaysia lah, kecuali di alam. And then pada satu hari pihak Unique Almimed datang ke kolej saya, and then diorang mempromosikan kursus-kursus yang ada di Unique Almimed. Pada masa itulah baru saya tahu bahawasanya wujud kursus-kursus marine engineering dan sebagainya. Jadi dekat situ bila pihak Unique Almimed menceritakan pulang kerjaya dan sebagainya, barulah timbul minat terhadap dalam diri saya untuk mencuburi dalam bidang marine engineering ni lah. Dan saya rasa yang kedua, kenapa kurangnya pelajar nak menyertai ataupun mengambil kursus marine engineering ni ataupun keseluruhannya dalam dunia maritim, mereka merasakan peluang pekerjaan di dunia maritim ini susah untuk mereka cari. Sebab kita pun sendiri sedia maklum, bidang kerjaya di dalam dunia maritim ni, kalau kita tengok di media-media masa, tidak ada penceritaan ataupun marketing lah di dalam media masa. Jadi khususnya untuk pelajar-pelajar yang mungkin pelajar-pelajar yang telah tamat belajar semasa COVID ni, jadi diorang pun sendiri pun tak tahu berkenaan dengan pekerjaan dunia maritim ni lah. Diorang tak terekspos. Pelbagai inisiatif telah diambil oleh pihak kerajaan dalam menggalakkan penyertaan warga tempatan, terutamanya belia, dalam pekerjaan sebagai pelaut.
Ini sedikit sebanyak dapat menangani masalah industri maritim yang kekurangan pekerja tempatan. Terdapat juga beberapa usaha daripada institusi pengajian tinggi seperti UniKL MIMET dan Universiti Malaysia Terengganu UMT. IPT ini menawarkan pelbagai kursus pengajian dalam industri maritim yang menjanjikan peluang kerjaya yang tinggi kepada pelajar tempatan untuk mendapatkan pekerjaan dalam industri tersebut. Kampus Marine UniKL ini kita ada berbagai-bagai kemudahan ya. Kerana sebenarnya tagline UniKL ini adalah where knowledge is applied. Di mana sebahagian besar pengajaran dan juga pembelajaran teori ini disuplementkan dengan hands-on exercise lah ataupun latihan praktikal. Jadi di sini kita ada seperti simulator, kita ada berbagai-bagai makmal yang sebenarnya digunakan bukan sahaja untuk teaching and learning, tetapi juga untuk tujuan-tujuan research lah. Sebab di kampus Marine UniKL ini juga kita ada ramai lah, kita ada lebih kurang 30 lebih pelajar-pelajar lepasan siswadah, iaitu pelajar-pelajar master dan juga PhD yang sebahagiannya adalah membuat pengajian mereka melalui penyelidikan lah, ya. Dan kita juga ada bengkel-bengkel yang bukan saja digunakan untuk tujuan teaching and learning, tetapi juga boleh digunakan untuk membuat bot secara komersial sebenarnya. Pembangunan ekonomi Malaysia amat bergantung kepada perdagangan maritim. Memegang status sebagai negara maritim, Malaysia mempunyai potensi besar dalam aspek perdagangan dan geopolitik maritim. Memiliki kedudukan strategik di Selat Melaka selaku antara laluan perkapalan terpenting di dunia, menghubungkan Malaysia dengan beberapa negara ekonomi utama di Asia. Sebenarnya yang sudah ada maklum, Malaysia adalah sebuah negara maritim. Kita punya berapa ribu kilometer panjang, kita punya pantai tu over 4,000, lebih 4,000 kilometer panjang pantai kita, dan kita sememangnya lah satu negara yang berteraskan negara maritim. Jadi apabila Malaysia ni sebagai sebuah negara maritim, di situ apa yang penting sekali lah aktiviti yang berkaitan dengan maritim. Aktiviti contohnya pengurusan logistik, pelabuhan-pelabuhan contohnya kan, yang ada di Kelang, di Port Tanjung Pelepas, di Johor dan juga di Pantai Timur, di Kuantan, Kemaman dan sebagainya, itu membayangkan bahawa betapa pentingnya industri maritim di Malaysia ini, yang perlu ada tenaga mahir yang dilatih di peringkat institusi pengajian tinggi ya. Jadi UMT merupakan satu universiti yang terfokus dalam bidang ini, iaitu Sains Kelautan dan juga Sumber Akuatik, yang mana fakulti yang baru kita tubuhkan sejak 2-3 tahun yang lepas adalah dipanggil Fakulti Pengurusan Maritim. Di bawah Fakulti Pengurusan Maritim ini kita ada 3 program utama, iaitu program pengurusan maritim itu sendiri, program nautical study dan juga program operasi maritim. Jadi ketiga-tiga program ini merupakan akan melahirkan dan telah pun melahirkan sebenarnya graduan yang boleh orang kata tu menyumbang tenaga dan juga kepakaran mereka di dalam industri maritim dan juga industri logistik yang berkaitan dengan pelabuhan di Malaysia inilah. Jadi sebagai satu universiti, satu-satunya universiti di Malaysia ini yang menawarkan program maritim dan juga nautical study ni kan, UMT merasa amat bangga sekali untuk meneruskan kebitaraan fakulti itu sendiri daripada segi mempunyai contohnya pentarafan daripada Jabatan Laut itu sendiri. Contohnya kan sebagai Jabatan Laut memang iktiraf kita, program kita, dan juga satu dipanggil
satu lagi itu panggil CILT. Memang merupakan satu pentarafan yang telah diberikan peringkat antarabangsa yang berpusat di London tak silap saya, yang mana itu merupakan satu badan yang memberi tambah nilai kepada pelajar-pelajar graduate daripada fakulti ini dengan CCJ yang dapat daripada majlis tersebutlah. Jadi itu merupakan satu perkara yang sangat unik yang kita galakkan. Cuma sekarang ni saya juga ingin menyatakan, selain daripada program akademik yang kita tawarkan, pelajar-pelajar kita yang hasil daripada fakulti ini juga diberi pendedahan, terutamanya dalam latihan industri di peringkat akhir tahun pengajian mereka, terus ke industri kan selama 3 bulan lah. Jadi dekat situ sekiranya mereka dilatih dalam industri yang berkaitan dengan bidang mereka, dan sekiranya majikan suka pada mereka ditawarkan terus bekerja di sana. Ini merupakan satu perkara yang baiklah daripada segi peluang pekerjaan yang ada dalam bidang ini, yang mana graduate employability, iaitu graduan yang diberi kerja adalah saya boleh katakan antara 90 hingga 100% lah yang keluar hasil terbitan daripada fakulti inilah setakat ini. Alhamdulillah lah. Kalau saya pergi ke Filipina, kalau saya pergi ke Filipina, saya akan jumpa College of Maritime, macam alam kita lah. Universiti Maritime pun ada, kan? Yang mana di institusi tersebut mereka melatih seafarers, iaitu pekerja-pekerja di pelabuhan dan juga di atas kapal. Dia panggil klasi lah, klasi kan. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ini, tak ramai lagi tenaga muda kita yang ready to be seafarers, yang klasi, yang kerja buruh ni, buruh atas kapal ni, kan? Sebab banyak faktor lah. Satu faktornya faktor lama dulu di laut, yang melibatkan ketahanan mental lah. Macam nelayan kita lah, kadang kita beri sebuah kapal laut dalam misalnya kepada nelayan kita, the question is, adakah mereka sanggup untuk pergi ke laut setahun namanya tanpa balik ke darat? Kalau kita bandingkan nelayan Jepun, dia pergi setahun, dia balik dengan hasil setahun ke Jepun misalnya kan. Tak ada IUU contohnya kan. Tapi samalah juga dengan kapal-kapal ni, klasi kapal kan. Kalau kapten kapal lain kan, klasi kapal misalnya, adakah mereka sanggup bekerja di atas kapal, kerja kuat lah, kerja berat, ibaratkan kerja kat ladang lah kan, kerja berat kan, dan juga tahu teknologi operasi mesin, on-board machinery dan sebagainya. Itu memerlukan latihan yang khusus. Jadi sekarang ni mungkin kita boleh dapat klasi kapal seperti banyak Filipina dan juga Indonesia ni, sekiranya kita ada peringkat TVET ataupun peringkat vocational yang boleh melatih dalam bidang pengkelasian kapal ni, seafarers ini, supaya it can be from the certification, bukan daripada degree diploma kan. Jadi dekat situ saya rasa kita kurang lagi. Hakikatnya, pelaut adalah nadi utama aktiviti perdagangan maritim kerana mereka peneraju ke atas keseluruhan operasi dan penyelenggaraan kapal. Pelaut yang terdiri daripada kru dek dan kejuruteraan bertanggungjawab untuk memandu arah kapal serta memastikan operasi kapal dalam keadaan optimum. Pelaut adalah individu terpenting yang bekerja tanpa jemu untuk mengekalkan operasi rantaian bekalan global dalam industri maritim. Mereka adalah wira tidak didendang yang berkorban pada waktu sukar untuk menghantar bekalan dan keperluan ke rumah kita walaupun terdapat isu kebimbangan kesihatan serta sekatan perjalanan. Kewujudan institusi dan pembekal latihan maritim menjamin untuk Malaysia terus gah dan cemerlang di dalam dunia maritim. Pesanan saya kepada para pelajar yang ingin mengambil jurusan dalam bidang kejuruteraan marin ini, pertama sekali
jangan dengar apa yang orang-orang sekeliling kata. Masuk dahulu, cuba dahulu dan merasai pengalaman macam mana sebenarnya pekerjaan di dalam dunia maritim ini. Dekat Malaysia ni kita ada beberapa institut yang menawarkan pengajian dalam bidang maritim. Jadi cuba ambil peluang dan letakkan dalam satu diri itu, cuba untuk belajar benda baru, minatkan dalam diri itu untuk belajar benda baru. And then insyaAllah jika para pelajar tersebut belajar dalam bidang marine ni, mereka tidak akan rugi. Sebab peluang pekerjaan di dalam bidang maritim ini tersangatlah banyak. Jadi Fakulti Pengajian Maritim ini kita boleh kembangkan lagi, dengan program-program yang menarik. Memandang apakah keperluan sebenar pasaran dalam maritim ini. Jadi kita perlu melihat keperluan sebenar pasaran maritim ini bidang apa, berkaitan dengan maritim dan juga logistik lah. Jadi kat situ kita boleh tubuhkan program yang boleh menyokong keperluan pasaran tersebut. Kan? Jadi sekarang ni ada 3 program yang sebut-sebut tadi itu. Mungkin akan ada 5 program masa akan datang, 2 lagi tambah untuk melihat keperluan industri yang berkaitan dengan maritim dan juga logistik di Malaysia ini, insya-Allah. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know.